Salam sejahtera, kami dari para kumpulan 5 akan membentangkan soalan nombor 7, iaitu setiap kumpulan perlu mengumpul beberapa kes diskriminasi melalui jurnal ataupun khabar di tempat kerja dan jelaskan berdasarkan perkara berikut, iaitu jenis diskriminasi, penyelesaian kes dan kaitan dengan undang-undang pekerjaan. Saya akan memperkenalkan ahli-ahli kumpulan 5, iaitu saya Gigi Wong Ziyi, Nur Akila, Nurul Hidayatul, Arzana Benerdik, dan Cheryl Abel. Dokter dan rakan-rakan sekalian, saya Gigi Wong Ziyi daripada kumpulan 5 akan membentangkan soalan nombor 7. Soalan tersebut adalah mengikut kepada kuliah nombor 7 yang telah disampaikan. Terlebih dahulu saya ingin memulakan dengan pengenalan, iaitu saya ingin membentangkan secara ringkas mengenai undang-undang pekerjaan di Malaysia, khususnya berkaitan dengan pengambilan dan penempatan semula pekerja. Terdapat dua jenis undang-undang pekerjaan utama yang diguna pakai dalam sektor awam serta sektor swasta, iaitu Perintah Am untuk sektor awam dan Akta Kerja 1955 untuk sektor swasta. Dalam sektor awam, pengambilan merujuk kepada pelantikan pegawai berdasarkan syarat dalam Perintah Am Bab E. Ini termasuklah umur, kelayakan akademik dan kesihatan. Proses temuduga juga dijalankan untuk memastikan pelantikan dibuat secara adil tanpa pilih kasih. Manakala dalam sektor swasta, proses pengambilan perlu patuh dengan syarat gaji minimum, umur dan tidak boleh adanya diskriminasi. Penempatan semula pula merujuk kepada tindakan majikan memindah pekerja ke lokasi ataupun unit yang lain. Namun, perubahan tidak boleh melibatkan terma penting dalam kontrak seperti gaji tanpa persetujuan. Jika berlaku, ia boleh dianggap sebagai constructive dismissal. Ini sahaja daripada pengenalan. Kes Cheng Pao Zong vs Suruhanjaya Perkhidmatan Awam dan Kerajaan Malaysia merupakan satu contoh diskriminasi tersirat terhadap individu OKU dalam pengambilan kerja sektor awam. Walaupun Cheng memenuhi syarat kelayakan dan berkhidmat secara kontrak sejak tahun 2020, namun permohonannya ke jawatan tetap ditolak selepas beliau mengemas kini status sebagai OKU. Mahkamah Tinggi Pulau Pinang memutuskan tindakan SPA itu sebagai tidak sah dan diskriminatif serta mengarahkan peluang temuduga diberikan kepadanya. Keputusan ini mengukuhkan hak kesamarataan golongan OKU dan menjadi rujukan penting dalam memastikan proses pengambilan kerja awam lebih adil dan inklusif. Mahkamah juga turut mengisytiharkan bahawa SPA dan kerajaan tidak boleh mendiskriminasi mana-mana individu berdasarkan status kecacatan dalam semua pengambilan kerja awam pada masa hadapan. Penempatan semula memang dibenarkan oleh undang-undang. Namun, ia tidak boleh dilakukan secara sesuka hati oleh majikan. Jika penempatan semula dilakukan secara tidak adil atau melanggar kontrak, ia adalah salah satu bentuk diskriminasi. Ini dipanggil constructive dismissal, iaitu pemberhentian secara tidak langsung. Pekerja terpaksa berhenti kerana tidak tahan dengan perubahan yang tidak adil. Bayangkan dalam kes ini, Puan Vasanti sedang cuti sakit tetapi tiba-tiba ia diarahkan pindah ke unit lain. Gajinya pula dikurangkan hampir 80% tanpa sebarang rundingan. Ini jelas satu tindakan diskriminasi tersirat. Kes ini melibatkan 4 ciri utama. Pertama, kuasa majikan disalahguna. Kedua, kontrak dilanggar. Ketiga, faedah dipotong. Dan keempat, tiada rundingan langsung. Majikan mesti bertanggungjawab dan telus dalam penempatan semula. Jika tidak, kesannya sangat besar kepada kerjaya dan emosi pekerja. Saya Nur Akila binti Madli akan meneruskan pembentangan melalui penyelesaian kes. Untuk penyelesaian kes pengambilan dalam sektor awam adalah isu kes individu terlibat Encik Chong Bao, ahli psikologi kontrak Kementerian Kesihatan sejak tahun 2020. Permohonan beliau adalah jawatan tetap pegawai psikologi pada tahun 2021 dan 2023. Alasan penolakan adalah SPA mendakwa tidak memenuhi syarat akademik walaupun rekod menunjukkan sebaliknya. Keputusan mahkamah iaitu Mahkamah Tinggi Pulau Pinang yang diketuai oleh Hakim Kwang Chin Sun. Keputusan adalah: pertama, tindakan SPA dan kerajaan melanggar perkara 8-1 Perlembagaan
dan Seksyen 29 Akta OKU 2008. Kedua, keputusan SPA bertarikh 8 Februari 2024 dibatalkan. Dan ketiga, Chong diarahkan diberi temu duga dalam talian dan ujian psikometrik di klinik Kerajaan Pulau Pinang. Seterusnya, yang keempat adalah SPA dan kerajaan dilarang mendiskriminasi beliau dalam permohonan masa depan. Bagi implikasi dan reaksi adalah pertama, sambutan positif di mana komuniti OKU dan aktivis hak asasi menyambut baik keputusan ini. Bagi signifikan, dianggap sebagai kemenangan bersejarah dalam perjuangan hak kesamarataan. Bagi cadangan dan informasi adalah harapan OKU Law Reform Group mencadangkan pindaan perkara 8-2 Perlembagaan untuk larangan diskriminasi terhadap OKU secara jelas. Seterusnya, bagi penyelesaian kes untuk sektor swasta, individu yang terlibat ialah Puan Vasanti AP Sisung Balingam. Pertikaian kes yang berlaku ialah dalam kes ini Puan Vasanti telah diarahkan untuk berpindah ke unit kerja yang lain semasa beliau sedang bercuti sakit dan tanpa sembarang konsultasi awal. Lebih membimbangkan, arahan penempatan semula tersebut melibatkan pengurangan gaji secara mendadak daripada RM5.000 satu bulan kepada RM1.200 sebulan. Perubahan ini bukan sahaja menjejaskan kestabilan keuangan beliau tetapi juga mencerminkan satu bentuk penyingkiran halus daripada pihak majikan yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan juga profesionalisme dalam pengurusan sumber manusia. Untuk penyelesaian bagi kes ini adalah Mahkamah Perusahaan telah memutuskan bahawa penuntut Puan Vasanti telah diberhentikan secara konstruktif tanpa sebarang sebab sah daripada pihak syarikat. Oleh itu, Mahkamah telah memerintahkan pihak syarikat untuk membayar tunggakan gaji selama 24 bulan berdasarkan gaji terakhir berjumlah RM5.000 sebulan, yaitu sebanyak RM120.000. Selain itu, karena pemulihan jawatan tidak sesuai disebabkan tempoh masa penuntut telah meninggalkan pekerjaan, Mahkamah turut memerintahkan pampasan sebagai ganti kepada pemulihan jawatan sebanyak 1 bulan gaji bagi setiap tahun perkhidmatan, yaitu RM5.000 dibahagikan dengan 7 tahun bersamaan dengan RM35.000 secara keseluruhannya. Jumlah pampasan yang perlu dibayar oleh syarikat ialah RM155.000 tertakluk kepada potongan KDBLSP dan juga cukai pendapatan, dan bayaran tersebut perlulah diselesaikan dalam tempoh 30 hari melalui peguam penuntut. Apakah kaitannya kedua-dua kes dengan Perintah Am dan Akta Kerja? Kes yang menunjukkan bagaimana Perintah Am dan Akta Kerja 1955 melindungi pekerja dalam sektor awam dan swasta di Malaysia. Undang-undang Perintah Am digunakan dalam sektor awam, manakala Akta Kerja 1955 digunakan dalam sektor swasta sebagai satu bentuk kawalan serta perlindungan sosial. Contohnya dalam kes Chong Bao Jong, beliau merupakan individu OKU yang layak dari segi akademik, tetapi tidak disenarai pendek oleh SPA dan KKM hanya kerana statusnya sebagai OKU. Mahkamah Tinggi Pulau Pinang pada Januari 2025 memutuskan bahawa tindakan tersebut adalah diskriminasi terselindung, bercanggah dengan Akta Korang Upaya 2008 dan memerintah SPA untuk memberi peluang temuduga yang adil kepada beliau. Dalam sektor swasta pula, kes Vasanti dan syarikat Price Solution menunjukkan isu penempatan semula yang tidak adil. Beliau diarah berpindah ke unit yang lain dengan pengurangan gaji yang drastik, iaitu daripada RM5.000 kepada RM1.200 sebulan. Dan semasa masih dalam cuti sakit, beliau telah dilakukan dengan penempatan semula pekerjaan. Mahkamah Perusahaan memutuskan ia sebagai constructive dismissal yang melanggar Akta Kerja 1955 dan mengarah syarikat membayar pampasan sebanyak RM155.000 kepada beliau. Kedua-dua kes ini menunjukkan bahawa undang-undang seperti Perintah Am dan Akta Kerja serta Akta OKU yang penting untuk menghalang diskriminasi dan memastikan keadilan dalam pengambilan dan penempatan pekerja. Kesimpulannya, majikan perlu bertindak berlandaskan undang-undang dan etika kerja agar
hak pekerja sentiasa terpelihara. Seterusnya, mewujudkan suasana kerja yang adil dan produktif. Itu saja daripada saya. Kesimpulannya, diskriminasi masih berlaku dalam pengambilan dan juga penempatan semula walaupun undang-undang telah lama digubal. Untuk sektor awam, bagi kes Chong Bo, Zong didedahkan diskriminasi terhadap golongan OKU dan Mahkamah sahkan tindakan SPA amat bercanggah dengan perlembagaan dan juga Akta OKU 2008. Untuk sektor swasta, kes Basanti buktikan penempatan semula tanpa persetujuan boleh dianggap sebagai constructive dismissal, pengurangan gaji dan juga pelanggaran kontrak melanggar Akta Kerja 1955, Undang-Undang Pekerjaan, Perintah Am, Akta Kerja 1955 dan juga Akta OKU sebagai alat perlindungan kepada hak pekerja. Majikan perlu bertindak adil dan juga telus dan mengelakkan penyalahgunaan kuasa serta ketidaksamaan dalam organisasi. Malaysia hanya mampu mencapai keadilan industri jika dasar pekerja diamalkan dengan lebih inklusif dan juga beretika. Itu saja daripada kumpulan 5. Sekian, terima kasih.